Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya nak bagi satu ulasan tentang kenyataan baru daripada Muhyiddin Yassin. Kenyataan baru daripada Muhyiddin Yassin yang saya rasa, ini rasa-rasanya lah, yang saya rasa masih lagi mahu untuk cuba-cuba jadi Perdana Menteri kali kedua. Rakyat mau kan Muhyiddin jadi Perdana Menteri untuk kali kedua? Ingat lagi saya ada artikel daripada berita yang saya sudah lupa dari mana itu. Waktu itu dikatakan dalam sebulan 3 kali harga jam. Betul aku maukan lagi rakyat Malaysia mengalah. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, Muhyiddin mendakwa kerajaan perpaduan retak menanti belah. Kenapa? Kalau kerajaan perpaduan retak menanti belah, kalaupun UMNO keluar daripada kerajaan, kenapa Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri kah? Hadi Awang boleh jadi Perdana Menteri kah? Perikatan Nasional boleh jadi kerajaan kah? Ingat, Muhyiddin mungkin lupa, sudah ada orang yang keluar beri secara terbuka kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Saya mau tanya saja, bersatu kah atau yang terbukti sudah berpecah belah ni bersatulah, sudah 6 keluar, 1 adun, dah 7. Jadi siapa yang teruk sebenarnya sekarang ini? Kerajaan ataupun bersatu? Muhyiddin patut untuk cermin apa pendapat anda dan kemampuan. Siapa yang sudah retak bersatu kerajaan? Ini berkenaan dengan Tita Aden Muhyiddin dakwa kerajaan perpaduan retak menanti belah. Perikatan Nasional mendakwa kerajaan perpaduan pada ketika ini sedang retak menanti belah. Susulan berbalahan Pemimpin Pakatan Harapan dan Barisan Nasional mengenai Tita Adendum. Presiden Parti Bersatu itu mendakwa pernyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam isu itu jelas persatuan mereka. Politik ada strategi ada strategi juga yang pura. Kalau artikel tajuk berita itu kata itu strategi, kadang tunjuk konon-konon ada perbalahan, tapi sebenarnya tidak. Jangan pula Muhyiddin terperangkap dengan permainan politik. Jadi kata Muhyiddin, setakat ini dikatakan 5 ke 6 menteri sudah buat kenyataan mengenai perkara ini. Tapi bila tanya Perdana Menteri, kata tak dan enggan jawab. Memanglah, tak terus Ibrahim kata dan sempurna, ini bukan urusan Perdana Menteri. Ini bukan urusan Perdana Menteri. Kalau jadi ini urusan mahkamah, urusan pihak-pihak tertentu. Jangan kacau Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim buat kerja dia Perdana Menteri. Jangan kacau. Dan satu lagi, kalau 5 ke 6 menteri sudah buat kenyataan, jadi kenapa? Ada apa? Apa sebenarnya? Kalau 5 ke 6 menteri ini buat keputusan untuk letak jawatan pun, atau tarik diri daripada kerajaan perpaduan pun, Zahid Hamidi mahu kah? Dan kalau 5 orang ini letak jawatan pun, ini keputusan pada UMNO untuk keluar daripada perpaduan. Zahid berani kah untuk keluar daripada kerajaan perpaduan dan bersatu ataupun bergerak sendiri
Beranikah? Menurut Isyam Jalil yang dia menurut Isyam Jalil yang saya ada nampak dia live di mana, Facebook atau TikTok, dia bagi satu data, satu dan ya, yang kalau saya salah betulkan, UMNO bukan makin kuat sekarang, makin makin tak kuat. Jadi kalau UMNO daripada kerajaan perpaduan, apa yang dia yang saya heran, kenapa Muhyiddin syok sangat tengok kerajaan ini bakal berbelah. Kenapa syok sangat? Kenapa? Ada lagi langkah-langkah ke? Ini soalan. Dan Muhyiddin masihkah berusaha untuk jadi Perdana Menteri? Masalahnya, pas Muhyiddin jadi Perdana Menteri, kan pas pun yaitu MP Terengganu kalau tak silap, Menteri Terengganu sekarang tuh, Dr. itu kan dia punya nama. Mahukah mereka untuk Muhyiddin jadi Perdana Menteri lagi? Sedangkan Muhyiddin dianggap selalu diberi jolokan oleh warga maya sebagai Perdana Menteri gagal. Dan pada hemat saya, kalaupun retak menanti belah, tidak akan mendatangkan apa-apapun keuntungan kepada Perikatan Nasional. Tidak. Saya ingat lagi waktu Perdana Menteri baru naik angkat sumpah, Perdana Menteri Malaysia, waktu itu bukan main lagi. Guru hadiah wang pun dia kata bila-bila masa boleh tumbang. Lepas itu satu demi satu kenyataan ini tumbang dan sebagainya, sampailah tumbang lagi. Yang tentu adalah kerajaan sekarang ini makin kuat ya, makin kuat. Apa buktinya makin kuat? Buktinya mudah saja. Ada 6 orang daripada Bersatu yang ambil keputusan itu Januari menyokong kepimpinan Pakatan Harapan di Selangor. Itu bukti yang paling kukuh bahwa kerajaan makin kuat secara politiknya. Dan bukankah bukti yang paling kukuh bahwa Bersatu sebenarnya adalah yang retak menanti belah? Bukti apa? Coba tanya bukti. Buktinya senang, sama. Ada 6 MP Bersatu yang sudah pun buat keputusan secara terbuka untuk sokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apalagi punya untuk cuba memujukkan, menakutkan, mengubah, tak tahulah. Itu dalam kerungan semua. Tapi apa yang dorang buat? Dorang berpatah hati. Tidak. Mereka tetap dengan pendirian untuk kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apalagi bukti yang kamu mau? Dan nanti Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tengku Zafrul akhirnya buat kejutan. Tengku Zafrul akhirnya buat kejutan. Dia meletak jawatan sebagai bendahari. Dia juga secara terang-terangan tanpa rasa segan silu menyatakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam UMNO. Kerana itu ada kawan bertanya, ini kawan lagi, ramailah kawan, PM saya, WhatsApp saya, terbaru ini kerana Tengku Zafrul diberi peranan baru di luar UMNO dan BN. Ini diterbitkan di BH Online 21 April hari ini. Bekas Bendahari Agung UMNO itu, iaitu Tengku Datuk Seri Zafrul, kini diberi mandat baru untuk menyusun strategi dan melakukan sesuatu dari segi politik di luar kerangka UMNO dan Barisan Nasional. Kerana berita ini, kawan saya tanya, Tengku Zafrul masih relevan kan bersama dengan UMNO? Bagaimana kalau Tengku Zafrul keluar dari UMNO?
Parti mana yang dia boleh masuk, yang sesuai dengan dia. Adakah dia boleh masuk PKR? Adakah dia boleh masuk Amanah? Adakah dia boleh masuk DAP? Okey. Cadangan saya, kalau sudah jadi macam begini, dia sudah terus terang, dia sudah letak jawatan, dia sudah cakap UMNO ni susah dalam keadaan susah sekarang, kalau tidak berubah bakal akan jadi lebih teruk dan sebagainya. Dia juga secara terbuka menyatakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam UMNO. Pada hemat saya, kalau sudah begini, lebih baik keluar sejalan daripada UMNO. Sudah tahu UMNO itu tidak ngam di hati, tidak boleh masuk di hati, tidak ngam cara kerja, pendapat dia tidak diterima dan sebagainya. Keluar sejalan daripada UMNO itu lebih baik. Persoalannya, apakah maksud di luar kerangka UMNO dan Barisan Nasional? Apa maksud itu? Adakah dia benar-benar sebenarnya sudah bukan lagi bersama dengan UMNO secara senyap, secara tidak langsung? Adakah secara tidak langsung Tengku Zafrul sebenarnya sudah pun keluar daripada UMNO? Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kalau ditanya parti mana yang saya rasa sesuai untuk Datuk Seri Tengku Zafrul, saya fikir yang paling sesuai adalah PKR. Kalau bukan PKR, DAP. Amanah dia tak berpangam lah, saya nampak tak berpangam. Yang dia ngam adalah PKR ataupun DAP. Kerana cara dia berfikir, pengalaman dia orang educated. Orang educated selalu bersama dengan DAP dan juga dengan PKR. Selalu begitulah, selalu. Jadi saya fikir kalau Tengku Zafrul keluar daripada UMNO, tidak ada apa-apa yang berlaku dalam UMNO. Kenapa? Tengku Zafrul bukan ahli parlimen. Dia hanya senator lantikan sahaja menjadi menteri, dan tidak ada apa-apa berlaku lah. Sama ada dia masuk PKR, dia keluar masuk ke dalam DAP atau sebagainya, tidak ada apa-apa yang signifikan yang bakal berlaku dalam UMNO. Tidak ada kerugian untuk UMNO kerana Tengku Zafrul tidak ada pegang apa-apa kepentingan untuk UMNO. Maksudnya ialah beliau bukan ahli parlimen, tidak akan kekurangan nombor pun kepada UMNO. Tetapi ini satu yang sangat besar yang mungkin boleh menambahkan lagi bunga-bunga, menambahkan lagi warna-warna indah di dalam PKR atau DAP untuk lebih menarik undi daripada masyarakat Islam Melayu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kalau Tengku Zafrul keluar daripada UMNO, mungkin lebih baik cepat-cepat sebelum lebih terlambat. Dan UMNO pula, pada hemat saya, kalau Tengku Zafrul nak keluar pun biar sajalah, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Okey, jadi sama ada dia keluar UMNO atau tidak, kita tunggu sajalah. Cuma menjadi persoalan yang besar ialah Tengku Zafrul diberi peranan baru di luar UMNO BN. Apa maksud itu? Kita sama-sama tunggu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ada satu maklumat data terbaru yang baru kita terima. Ada maklumat yang data terbaru kita baru terima sekarang ya. Okey, realiti dia. Sebelum saya teruskan, realiti dia di Malaysia ini, parti yang paling kuat, paling besar dapat nombor di parlimen, hakikat realiti adalah PAS. Tak boleh tolak. Memang PAS. Kedua, yang paling besar DAP. Ketiga PKR. Bersatu UMNO tidak tahu di mana. Nombor berapa pun tidak pastilah. Tuan-tuan dan puan-puan. Tapi data terbaru yang baru kita terima, sebenarnya yang bakal menjadi gergasi politik Malaysia adalah PKR. Di dalam desas-desus mengatakan PKR sekarang semakin lemah. Di dalam desas-desus yang berkata sekarang ini PKR tidak lagi menyengat seperti dulu. Di dalam desas-desus kata kerajaan ini bakal akan tumbang pada bila-bila masa. Sebenarnya
PKR bakal menjadi gergasi politik Malaysia. Anda setuju atau tidak? Anda tinggalkan di ruang komen. Anda setuju tak kalau PKR itu bakal menjadi gergasi politik Malaysia? Sudah terbukti. Sudah terbukti sekarang ini PKR memang hebat. Kenapa PKR hebat? Karena akhirnya menjadi kerajaan. Menjadi kerajaan Perdana Menteri daripada PKR. Barisan Nasional yang dulunya kuat, gah dan sebagainya berjaya ditumbangkan oleh Pakatan Harapan. Dan di dalam semua kumulit politik, PKR di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menjadi satu-satunya kerajaan perpaduan di Malaysia yang pernah ada. PKR akan bakal jadi gergasi politik Malaysia. PKR bakal menjadi gergasi politik Malaysia dari peringkat akar umbi dengan melaksanakan gerak kerja dan meningkatkan kekuatan parti. Pertama, keanggotaan mesti ramai, ranting mesti hidup dan cabang-cabang mesti segar. MPN iaitu Majlis Pimpinan Negeri harus lebih aktif dan jentera jawatan kuasa mesti lebih hebat berbanding dulu. Parti itu perlu agresif. Parti ini perlu untuk agresif untuk menerangkan sikap dan pendirian serta bersungguh-sungguh untuk memperkuatkan jentera kita supaya keadilan PKR muncul sebagai gergasi dalam sistem politik negara ini. Katanya dalam ucapannya pada konvensi khas PKR sempena 25 tahun parti itu di Shah Alam. Ini siapa yang kata? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, secara realitinya, menurut sejarah yang kita tengok, menurut statistik yang kita tengok, apa saja yang Datuk Seri Anwar Ibrahim kata akan terjadi. Lambat atau cepat itu bukan masalah, tapi pasti akan terjadi. Buktinya dia jadi Perdana Menteri yang ramai orang kata PM tepilah selama-lama. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan bahawa dia mampu untuk jadi Perdana Menteri. Yang paling menarik lagi, dia jadi Perdana Menteri ketika Najib Razak dipenjara, ketika Muhyiddin masih lagi tercari-cari formula bagaimana untuk menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua. Dan yang paling best lagi, Mahathir yang menjadi Perdana Menteri ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan masih hidup. Dia sempat tengok Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ini lagi manis lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya agak yakin, bukan juga 100%, tapi saya agak yakin dengan apa yang dibuktikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, segala yang dia cakap pasti akan jadi kenyataan, walaupun lambat, walaupun cepatkah, lambatkah, itu bukan persoalan, tapi akan jadi kenyataan. Satu hari nanti, PKR boleh jadi gergasi politik di Malaysia. Waktu itu, siapa lagi lawan untuk PKR? Tidak pastilah. Adakah PAS masih lagi sekuat sekarang? Adakah PAS masih lagi akan menjadi gergasi politik Malaysia? Ataupun rakyat mulai tidak dapat ikut rentak yang dimainkan oleh PAS? Kita tunggu bersama-sama keputusan demi keputusan. Denyut nadi suara rakyat. Bergema di channel ini. Bye-bye.